Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah hari kiamat. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan bacakan dari surah Ibrahim bermula dari ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum. Bukan inna nahnu, in nahnu, in nahnu, bukan inna nahnu dah, in nahnu. Sekali lagi. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharum mithlukum. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita sama-sama baca Al-Quran dan sama-sama kita mentadabbur, mentadarus makna yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Baik, ayat yang ke-11 dari surah Ibrahim. Allah Ta'ala kata, Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharum mithlukum walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi ila akhiril ayat. Apa maksud dia? Dan para rasul berkata kepada mereka, kami ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu juga. Tetapi Allah melimpahkan kurnia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan kami tiadalah berkuasa membawa kamu sebarang bukti mukjizat melainkan dengan izin Allah. Dan dengan yang demikian maka kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman berserah diri. Baik, ayat ini sambungan kepada cerita semalam. Di mana cerita semalam orang-orang kafir yang mendustakan Rasul, mereka menolak dakwah Rasul. Dan mereka kata apa? In antum illa basyarum mithluna. Kamu ni manusia seperti kami je. Kan? Je dia yang tak tahan tu. Nah, dia hina dan herdik Nabi. Dia anggap Nabi tu level dia je. Orang ni kadang-kadang bila tak ada rasa hormat, bila tak ada rasa memuliakan seseorang, dia tak ada rasa nak terima kebenaran. Bila dia dah sampai ke tahap menghina agama, menghina Rasul, kadang-kadang kita ni tak tergamuk. Orang-orang soleh diperhinakan. Bukan kita setuju 100% tak. Tapi bila sampai ke tahap mereka menghina tu, sampai level dia sama je orang jahat dengan orang soleh, tak patut. Sehari dua hari ni oleh kerana positif COVID tu Menteri Agama, kita tengok orang-orang yang memang nak attack agama ni, dia bergembira sungguh. Dia attack agama ni, malah dia mempermainkan doa-doa. Dia kata mana dah tak ada dah doa. Malah dia ambil gambar ada doa tu, yang keluar tu corona. Sampai ke tahap gitu, kita kata menghina doa. Dia nak marah kepada ahli politik, tapi politik tu satu, pok-pok dia pun kena juga. Bila kena Menteri Agama, dia punya seronok, dia punya berhari raya tu, meriah dia. Dah lama dah duduk tak tahan ni, tak boleh nak kata ni. Dulu kluster tabligh, keluar kluster tabligh, bumbang habis. Bila habis kluster tabligh, keluar kluster lain, kluster kayangan, tak bunyi senyap je. Senyap je. Kena Menteri Agama. Pumpang. Sebenarnya mereka bukan ada isu dengan corona sangat. Corona tu memanglah ada isu, tapi tak besar sangat. Isu hak dia nak marah tu. Dia ada isu dengan orang politik. Dia tak marah sangat sebenarnya. Sebab kalau orang politik, kalau dia bersikap adil, ramai je orang politik lain yang bawa corona tu balik. Tapi sebenarnya dia ada kebencian terhadap agama. Yang ni yang Dr. Mazhar sebut baru ni. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni, qad badatil baghdha'u min afwahihim, telah terzahir kebencian di mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, tapi apa yang tersimpan di dalam dada lagi besar daripada itu.
Isu mereka sebenarnya isu dari sudut agama. Adalah isu. Sebab tu kita kata, kita boleh tengok, kita bukan kata nak kena defend 100% dah. Orang yang komplain pertikai dari sudut kesihatan, kita cara tengok, dia mempertikaikan SOP, dia mempertikaikan bagaimana SOP Kementerian Kesihatan. Orang yang ada kebencian politik, dia akan pertikaikan masalah macam mana mengundi itu boleh, patutnya tak boleh, dia begini. Itu orang mempertikaikan sebab politik. Tapi bila sebut mana doa, lepas tu buat gambar upload doa keluar coronavirus, itu bukan lagi kebencian pada sudut politik, bukan kerana kesihatan, tapi dia ada kebencian dari sudut agama. Yang ni kita kena perhatikan. Orang ni kita kena bijak memerhatikan. Orang ni tak sama. Bukan kita condemn semua orang yang komplain. Bukan kita defend orang-orang politik yang bawa balik daripada Sabah tu penyakit. Kita pun tak setuju juga. Tapi bila mereka menyentuh soal agama dalam cacian dan makian mereka, maka tahulah kita bahawa dalam hati mereka ada kebencian terhadap agama. Dalam hati mereka ada kebencian terhadap agama. Mereka tak ada nilai hormat kepada orang-orang yang lebih mulia daripada mereka, lebih tinggi daripada mereka, dan lebih. Kita ni manusia, kadang-kadang kita kena tengok dalam mahkamah sendiri pun, sebelum menilai seseorang, jangan menilai keburukan tu saja. Sedang boleh jadi dia ada 99 kebaikan. Dia berlaku adil. Kita kena berlaku adil. Orang ni kebaikan dia jangan dilupakan di saat kita menghina dan menghukum dia. Tapi kita nak kritik-kritiklah. Kritik dari sudut SOP-nya, kritik dari sudut politiknya. Jangan sampai agama. Kita kena orang cerdik sikit. Orang Islam ni, siapa pekat dia kata, tu tengok tu tak boleh nak tegur lah. Bukan tak boleh nak tegur, tapi jangan melampaui batas. Baik. Jadi kembali kepada cerita para rasul dengan kaum dia. Kaum dia kata apa? Kamu ni orang sama je seperti kami. Tak ada beza. Melainkan kamu ni tak nak bagi kami sembah Tuhan yang telah disembah oleh nenek moyang kami. Biasanya yang menentang ni apa? Golongan pembesar yang ada kepentingan dan keuntungan daripada bisnes penyembahan berhala. Biasa ya, dia yang ada kepentingan ni, payahnya. Dia guna alasan nenek moyang, padahal ada kepentingan. Ada kepentingan, cuma alasan mereka nenek moyang lah. Orang bawah ni pun, nenek moyang. Padahal ada kepentingan kekuasaan, harta, nama, kemegahan. Macam-macam lah sebabnya. Jadi mereka ni kata Rasul ni manusia sama je seperti kami. Ke ayat hari ni sambungan pada dakwaan mereka. Maka berkatalah para Rasul pula, jawab mereka, memang kami ni orang seperti kamu. Memang kami ni orang seperti kamu. Walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Akan tetapi Allah melimpahkan kurnianya kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Kurniaan apa ni? Itu Allah lantik menjadi Rasul. Kami memang manusia, tapi telah diutuskan oleh Allah. Okay? Kemudian mereka jawab juga. Kan bawa bukti mukjizat. Dia suruh bawa bukti mukjizat. Rasul pun jawab, kami ni tak boleh bagi bukti melainkan yang Allah izin. Bukan suka-suka. Rasul ni nak sampai ke tahap mukjizat dia tu, wallahu ta'ala alam. Allah yang lebih tahu. Bukanlah hari ni dia nak bagi, hari ni juga dapat. Dia kena minta dengan Allah. Kan? Nabi Nuh AS lepas didustakan berapa? 950 tahun. Dia doa kepada Allah. Qala rabbinsurni bima kadzdzabun. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah.
Dia minta, bukanlah kata kamu tak beriman, kamu banci. Tak. Nabi Nuh pun tak tahu apa yang nak datang. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan dia buat kapal. Dalam keadaan dia pun tak tahu lagi macam mana. Tiba-tiba datang hujan, ribut, air melimpah-limpah. Jadi dia kena minta dengan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila dia nak belah bulan pun sama. Kalau tidak Allah bagi, dia tak ada dapat. Dia tak ada kuasa Nabi ni. Cuma bila saat Allah nak bagi, Allah lebih tahu. Kerana tu para pendakwah yang sambung hijrah Rasul, dia ada timeline dia. Bila Allah Ta'ala nak suruh jadi kita ni, nak suruh sabar dalam dakwah selama mana. Orang beriman kepada Allah, orang ikut kita banyak mana, diuji. Semua ni kita dalam hidup ada timeline dia sendiri. Rezeki sama juga. Rezeki, ada orang kata kita kena usaha cari rezeki. Ada orang kata tak, kita tak usaha, kalau rezeki nak datang memang datang pun. Ada kisah, saya tak tahulah, mari orang bagi tahu kisah. Dia kata Imam Malik, Imam Syafi'i, tapi saya tak pasti. Imam Malik dengan Imam Syafi'i, kita kata sebut dua orang alim lah. Dua orang alim tu kata, seorang kata kita ni nak dapat rezeki kena kerja. Kalau tak kerja, tak dapat rezeki. Seorang kata, rezeki ni lebih luas daripada kerja. Kalau Allah nak bagi rezeki, Allah boleh bagi dengan sebab lain, tidak sebab kerja. Tak, dia kata kena kerja baru dapat rezeki, kena usaha. Dia kata tak apalah. Maka seorang yang kata kena usaha ni, daripada pagi tu dia pergi kerja, kutip buah anggur, kutip sampai petang, dapatlah satu baku daripada anggur. Dia punya seronok, dia nak pergi buktikan kepada kawan dia tu bahawa ni bukti aku kena kerja baru dapat rezeki. Dia pun pergi bawa, ni aku bawa bukti kena kerja dapat anggur. Kawan tu pun duduk makan, dia gelak. Dia kata, kenapa kamu gelak? Marah dia, kenapa kamu gelak? Aku makan gelak. Dia kata, kamu betul, aku pun betul. Dia kata, apa pula? Mungkin kerja daripada pagi tadi. Aku daripada pagi tadi tak keluar rumah, duduk ngajar, duduk tadarus, duduk macam-macam. Lepas tu mana rezeki? Dia pun senyum. Ni Allah buat marimu kat aku ni. Aku pun dapat makan anggur juga. Jadi dia kata, soal rezeki ni akhirnya Allah Ta'ala, kita kembali kepada ayat Allah, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq. Allah bagi rezeki ni tak sama. Ada Allah Ta'ala bagi dengan usaha keras. Ada orang lahir anak orang kaya dah. Lahir dia anak orang kaya. Kita punyalah susah cari rezeki, dia senang celak mata, tak tahu apa. Budak kecil, baby dia pun pakai baju dah ribu-ribu dah. Kira kecil, nak lahir orang kaya. Ada orang kerja siapa terik tulang belakang ni, panggil sakit belikat. Ada orang kerja relax duduk, tapi dia masuk tiap-tiap bulan. Melabur saham tu, labur saham ni. Rezeki ni Allah ni masing-masing. Allah tahu. Ya bersutur rizqa liman yasha. Allah Ta'ala bagi rezeki. Siapa yang dia nak luaskan rezeki, dia luas. Maknanya setiap orang ada timeline dia, ada sifat dia. Begitulah juga para rasul. Begitulah juga para pendakwah. Bila mereka nak dapat mukjizat, dia tak tahu selama mana Allah Ta'ala nak, bila Allah Ta'ala nak bagi mukjizat tu kepada dia. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah. Kami tak akan dapat bagi melainkan dengan izin Allah. Nabi Saleh minta, tak tahu bila orang ketuk keluar unta daripada bukit. Okay? Jadi para rasul tidak memiliki mukjizat melainkan dengan izin Allah. Berbalik kepada cerita kita tongkat Nabi Musa. Bukan tongkat tu yang istimewa. Orang cari punya tongkat tu dekat mana. Tak ada.
Nabi Musa tongkat dia tu dia guna untuk pukul-pukul daun je. Bila nak jadikan mukjizat, bila Allah Ta'ala nak bagi kepada dia mukjizat, tu pun tongkat tu pukul je. Mukjizat sebenarnya bukan daripada tongkat tu. Dia bukan macam tongkat ajaib, tongkat sakti. Kalau begitu baik Fir'aun rampas tongkat tu, akulah yang jadi berkuasa. Tapi Fir'aun tak rampas tongkat. Patutnya waktu lawan sihir tu, Fir'aun kata dah kalah semua ahli sihir. Lah, aku ambil tongkat lah. Tapi Fir'aun pun tahu bukan duduk di tongkat tu. Kalau tidak, nescaya. Kalau jenis Harry Potter kan, ambil tongkat, siapa-siapa ambil tongkat, dia jadi ada power. Dia bukan tongkat tu duduk, power tu dia duduk di tongkat tu. Nabi Musa sendiri pun tidak boleh bagi mukjizat melainkan dengan izin Allah. Jadi, baik juga argument Fir'aun pun tak ambil tongkat dah. Fir'aun tak ambil tongkat. Orang kita dah cari mana tongkat Nabi Musa. Fir'aun kalau nak tongkat tu dia boleh ambil je. Tongkat Nabi Musa, ambil tongkat dia. Lepas tu dia kata, akulah yang paling berkuasa. Cuba Fir'aun ambil tongkat tu, dia baling. Jadi tak? Tak jadi. Sebab bukan duduk di tongkat tu. Cari tu kat kayu kokar dekat Mekah. Buat cincin, buat tasbih. Inilah kayu tongkat Nabi Musa. Ya Allahu Akbar. Tongkat Nabi Musa tu bukan mukjizat dia. Mukjizat tu datang dari Allah. Okey? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah jua hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allahi wa qad hadana subulana, dan mereka kata lagi, mengapa pula kami tidak berserah diri kepada Allah padahal dia telah menunjukkan jalan untuk tiap-tiap seorang dari kami menjalaninya. Okey? Dia kata tak apalah, kami akan tawakal kepada Allah. Jawab para rasul. Dan kerana dia telah menunjukkan kepada kami jalan dia. Wala nasbiranna ala ma adzaitumuna, dan kami akan sabar terhadap setiap perbuatan kamu menyakiti kami. Para rasul kata tak apalah, kami sabar atas setiap perbuatan kamu. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun, kepada Allah lah bertawakal orang yang bertawakal, orang yang senantiasa bertawakal. Jadi apabila Rasul jawab, tak apalah, surah pada Allah lah. Kata kaum dia tak puas hati lagi. Dia kata apa? Wa qala allazina kafaru li rusulih, berkatalah orang-orang yang kafir itu kepada rasul-rasul mereka, la nukhrijannakum min ardina, kami akan halau kamu keluar dari negeri kami. Kami akan halau kamu. Au la ta'udunna fi millatina, ataupun kamu kembali kepada agama kami. Jadi sama ada kamu duduk dalam agama kami atau kami halau kamu keluar daripada negeri ini. Jadi dia marah. Lawan hujah tak boleh, guna kekuasaan. Guna kekuasaan, dihalau daripada negeri. Kalau tak nak kena halau, kembali kepada agama asal. Fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin. Lalu Allah wahyukan kepada mereka, Tuhan mereka mewahyukan kepada mereka, lanuhlikanna adh-dhalimin, dan kami akan binasakan orang-orang yang zalim. Okey? Orang-orang yang zalim. Jadi ni apabila Allah Subhanahu wa taala kata macam ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini membuktikan dan memberikan khabar bahawa sebagaimana kaum-kaum terdahulu bila mereka ingkar, mereka memang mengancam rasul-rasul. Tapi Allah Taala wahyukan, jangan bimbang, kami akan binasakan orang yang zalim itu. Wala nuskinannakumul arda min ba'dihim, dan kami akan
Okay? Kami akan bagi kepada kamu tempat di negeri itu. Kami akan jadikan kamu tinggal negeri itu. Kami akan tempat kamu di negeri itu. Sesudah mereka dibinasakan. Sesudah mereka dibinasakan. Dzalika liman khafa maqami, dan itulah dia balasan yang baik bagi orang-orang yang takut kepada maqami, kedudukanku, keadilanku, wa khafa wa'id, dan takut kepada janji azabku. Jadi ini lumrah sunnatullah. Siapa yang lawan Allah akan binasa. Siapa yang takut kepada Allah, Allah Ta'ala akan menangkan dia. Sunnatullah macam tu. Cuma timeline dia tu hanya Allah Ta'ala yang bagi tahu. Selama mana kita kena sabar sebelum kita berjaya. Tapi yakinlah bahawa kejayaan itu ada bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Bila? Wallahu ta'ala alam. Yang tu kita tak tahu. Cuma kita kena tanam keyakinan. Sebab apa? Sebab bukti nyata dah ada. Kaum-kaum dulu yang dibinasakan oleh Allah, mereka ni semuanya asal-asal orang yang powerful. Tapi mereka ingkar kepada Allah, lalu Allah Azza wa Jalla binasakan mereka. Jadilah selepas itu Rasul lah yang menguasai atau memimpin kaum tersebut. Okey? Ataupun pengikut-pengikutnya. Dan negeri tempat tinggal itu akhirnya Allah berikan kepada para rasul yang bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dulu di Madinah, di Mekah kena ancam, kena macam-macam. Sahabat-sahabat mati dibunuh. Bila mereka nak lawan, Nabi kata sabar, sabar. Nabi pun tak tahu sampai bila kena sabar. Sahabat pun tanya, mata Nasrullah, bila Allah nak tolong? Nabi sabar, sabar. Kalau kita dah 13 tahun suruh sabar ni, apa Nabi ni? Sabar, sabar, sabar. Lari lah. Betul tak? Nabi 13 tahun bukan Ammar bin Yasir, sahabat-sahabat Bilal bin Rabah, Khabbab ibn al-Arad mati kena. Ada yang mati, ada yang kena seksa. Sabar, sabar. Jumpa Nabi sabar, sabar. Sebab Nabi pun tak tahu bila waktu dia nak dilapangkan urusan dakwahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila Allah Taala lapangkan, Nabi berhijrah ke Madinah. Tengok, tak sampai 10 tahun. Lebih kurang dalam masa 10 tahun. 20 bulan daripada perjanjian Hudaibiyah. 20 bulan, kata Dr. Wasid, lebih kurang 20 bulan. Tahun 6 Hijrah kepada tahun 8 Hijrah. Okay? Hampir 2 tahun. Berlaku perjanjian Hudaibiyah, akhirnya berlaku pembukaan kota Mekah dan Nabi memasuki Mekah sebagai penakluk setelah daripada dia dihalau keluar kerana ancaman bunuh. Ini janji Allah. Wala nuskinannakumul arda min ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Jadi bagi mereka yang beriman kepada Allah, yakinlah, andai kita diuji bukan sebab Islam tu tak betul, sebab belum sampai lagi waktunya Allah nak memberi kemenangan. Adalah tu hikmah kenapa Allah Ta'ala belum lagi bagi. Boleh jadi nak tengok, nak uji kita setara iman kita, atau nak memberikan pahala yang lebih, atau nak mengampunkan dosa-dosa, macam-macam sebab. Tapi yakinlah janji Allah itu pasti benar. Sampai satu waktu Islam akan kembali memimpin dan orang-orang kafir akan tunduk kepada orang-orang Islam. Bila? Wallahu ta'ala alam. Tapi yakinlah, kita yakin benda ni benar sebab diceritakan dalam Quran dulu-dulu pun macam tu juga. Jadi walaupun realiti tak berlaku lagi zaman kita lah ni, zaman kita lah ni Islam ditindas, dihina, dicela,
kita tetap yakin bahawa satu hari nanti Allah Azza wa Jalla akan membela agamanya. Lah ni Allah Ta'ala belum lagi bagi azab kepada mereka kerana Allah rahmat kasih sayangnya luas. Dia menangguhkan orang-orang tu untuk memberi taubat atau seumpama dengannya lah. Hikmah Allah Ta'ala tu banyak, tapi janji Allah pasti benar. Baik, kita berhenti ayat 14. Kita akan sambung pada ayat yang ke-15 insya-Allah. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita pada pagi ini dan Allah memberikan kepada kita kefahaman yang baik dalam soal agama dan memahami Al-Quran sebagaimana yang difahami oleh para salafus salih, terutamanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.